Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana hari ini kita dapat sama-sama berkumpul dalam kelas Cikgu Izri. Ya. Okey. Soalan saya. Solat subuh dah? Dah makan? Dah minum? Dah selesaikan urusan perut? Kalau begitu anda semua dah bersedia. Baik, hari ini masih lagi dalam bicara kalam wahyu. Oh, kenapa hari ini ada tulis kelas Cikgu Izri? Oh, saya lupa nak tulis tukar kepada bicara kalam wahyu. Tak apa, sama juga. Kelas Cikgu Izri akan membicarakan tentang kalam wahyu. Hari ini seperti biasa hari Jumaat. Hari Jumaat ni banyak kelebihan. Salah satu kelebihannya ialah kita disuruh untuk memperbanyakkan selawat. Jadi jom kita selawat sekejap. Sikit je. Allahumma salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wasallim. Allahumma salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wasallim. Allahumma salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wasallim. Alhamdulillah. Sekali kita selawat, 10 kembali kita dapat. Kalau tadi kita selawat berapa kali? 4 kali. Dapatlah 40. Senang tak nak dapat pahala? Senang. Senang nak dapat kasih sayang Allah Ta'ala? Senang dapat kasih sayang Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Baik. Hari ini, kalau minggu lepas hari Jumaat, kita belajar tentang ataupun kita sama-sama membaca surah Al-Kafirun. Surah Al-Kafirun. Hari ini, kita masih lagi dengan surah Al-Kafirun. Okey. Saya mengharapkan dalam tempoh 1 minggu yang lalu, murid-murid sekalian telah membaca surah Al-Kafirun dengan lancar. Daripada yang baca satu persatu, sampailah boleh baca sehingga lancar. Baik, kita baca sekali surah Al-Kafirun. Tak boleh nak tengok. Oh, tak nampak? Apa? Oh, nak tengok dia punya teks surah Al-Kafirun. Sekejap. Sekejap, mana Saya simpan kat mana? 1, 2, 3. Teng! Okey, kita dah ada teks surah Al-Kafirun. Baik. Surah Al-Kafirun ini saya ulang kembali, kita ada berapa ayat? Kita ada 6 ayat. Kita ada 6 ayat. Surah Al-Kafirun ada 6 ayat. Saya cuba besarkan ya. Mudah untuk kita tengok. Ataupun murid-murid boleh buka kembali dalam muka surat yang ketiga dalam buku teks, dan juga boleh rujuk kepada Al-Quran. Terus kepada Al-Quran. Tapi ingat ya, kita jangan lupa ambil wudu. Okey, baik. Surah Al-Kafirun ada 6 ayat. Kita baca sama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'bud wa la ana 'abidun ma 'abadtum wa la antum 'abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Selesai. Alhamdulillah. Cuba baca. Siapa nak baca dulu? Okey. Awak. Okey, baca. Okey, sementara kamu mengulang pembacaan itu, saya nak bagi tahu hari ini apa kita nak buat. Okey, hari ini saya nak
bawa murid-murid bersama-sama dengan saya untuk kita menghafaz surah Al-Kafirun. Hari ini kita nak menghafaz surah Al-Kafirun. Apa cikgu? Tak lancar? Tak apa. Yang pertama ingat, untuk menghafal surah, untuk menghafaz apa-apa juga surah di dalam Al-Quran, tips yang paling mudah sekali, yang pertama, jangan sesekali hafaz selagi mana kita tidak lancar. Yang pertama ialah lancarkan bacaan. Apa dia? Lancarkan bacaan. Okey. Minggu ni mungkin saya tak sempat nak buat bila saya bercakap, saya boleh tulis. Minggu depan kita akan buat bila saya cakap satu benda yang penting, saya akan tulis supaya murid-murid nampak apa yang saya cakapkan. Okey. Tips yang pertama, lancarkan bacaan. Kalau tadi kita baca daripada 1 sampai 6, kita baca sama-sama sekali lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum 'abiduna ma a'budu wala ana 'abidun ma 'abadtum wala antum 'abiduna ma a'budu lakum dinukum waliyadin. Okey, dah selesai kita baca. 2 kali dah kita baca. Baik, saya anggap murid-murid semua dah lancar. Okey, yang tidak lancar jangan risau. Belajar ini jangan sesekali tertekan. Allah, saya tak boleh lagi cikgu. Tak apa, yang slow tu, yang slow maksud saya bukan yang lembab, maksud saya yang slow tu maksudnya yang merangkak-rangkak. Ingat, yang merangkak-rangkak ni pun dapat pahala. Pahala dia bersungguh-sungguh nak membaca Al-Quran. Allah pandang kita. Yang tak dapatnya orang yang tak mau baca. Okey, baik. Macam mana kaedah nak menghafaz surah Al-Kafirun? Okey. Yang pertama, hafaz dengan baca dengan lancar. Yang kedua, okey, jangan mengharapkan menghafal itu dengan sekali baca terus boleh ingat. Ada yang cuba nak hafal, dia baca, dia tengok sekali, terus dia nak ulang. Jangan. Sebab itu saya kata bagi lancar. Kerana apa? Kerana biar dia ada gambaran pada kita punya mata, pada otak kita, ada gambaran ayat tu. Kalau boleh, kita dah boleh membayangkan apabila kita baca itu, tulisan dia macam mana. Ada, kita dapat visualizekan dia. Kita dapat gambarkan dia. Okey, baik. Pertama sekali, minta dengan Allah Subhanahu wa taala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah 'alaina hikmataka wa anshur 'alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi yassir wa la tu'assir. Rabbi tammim bil khair. Minta doa. Sebab apa? Sebab Al-Quran ini adalah ayat suci yang ada cahaya padanya, yang dia tak boleh masuk dalam hati-hati yang kotor. Bukan senang-senang nak duduk dengan kita. Sebab itu bila kita nak menghafal Al-Quran, kita kena bersih, sucikan hati kita. Kita kena bersedia betul-betul minta dengan Allah Ta'ala. Takut Allah tak mau bagi lekat dalam diri kita. Ada orang yang dah hafal Al-Quran, tetapi dia hilang begitu saja. Kenapa? Kerana dia tidak menjaga Al-Quran. Al-Quran bukan macam sedangkan kalau kita jaga lembu pun, kalau kita jaga kambing pun, kalau kita tak jaga betul-betul, lama-lama hilang. Kan? Ini kan Al-Quran yang tiada tandingnya dengan makhluk-makhluk yang lain. Baik. Kita mulakan. Dah bersedia? Okey, kalau dah bersedia, kita boleh tengok dalam muka surat yang ke... Sekejap saya takut saya scroll laju hilang. Okey.
Okay, ini kita dah hafal. Okey, baik. Maklumlah ya. Kita ambil masa sikit. Sambil-sambil itu, siapa yang... Okey. Kita boleh hafal qita'ah by qita'ah, ataupun potongan demi potongan. Baik, kita cuba hafal yang pertama. Okey. Pertama sekali, tengok kepada ayat tersebut. Belakang saya ni ada paparan buku teks. Kamu boleh tengok dalam buku teks kamu ataupun dalam Al-Quran. Tengok ayat yang pertama. Baik, baca dengan tengok. Okey, baca dengan tengok. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun. Okey, dah baca kan? Dah baca, tengok. Cuba tanya pada otak kita, dalam hati kita. Rasa macam ingat cool ni. Okey, jangan terus nak apa. Okey, terus ulang. Sekali lagi. Qul ya ayyuhal kafirun. Okey. Tarik nafas. Ulang sekali lagi. Qul ya ayyuhal kafirun. Okey. Baik. Sekarang murid-murid semua boleh tutup mata. Kalau ada kain, ambillah kain. Tutup mata dengan kain tu kan. Tutup mata dengan kain. Ataupun sekadar pejamkan mata. Cuba ulang balik. Boleh dah ulang. Qul ya... tak ingat. Tak ingat, jangan teruskan. Jangan teruskan qul ya. Jangan, nanti kamu akan stres. Okey, jangan. Kamu akan stres nanti. Tahu tak stres? Tak tahu you? Alamak. Stres tu maksudnya tertekan, rasa kecewa, rasa gelisah, rasa semua ada lah. Jadi jangan stres. Okey. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Bacalah bismillah. Okey. Qul ya ayyuhal kafirun. Baca lagi, tengok. Okey, ulang lagi. Qul ya ayyuhal kafirun. Ulang lagi. Qul ya ayyuhal kafirun. Ada yang baca sampai 10 kali. Kalau saya tanya, kalau saya sendiri pun, kalau saya menghafal satu-satu ayat yang agak susah, saya akan ulang ayat itu sehingga 10 kali, kadang-kadang lebih. Sampailah kita rasa, sambil-sambil kita baca tu, kita tutup sikit-sikit. Tutup sikit-sikit mata. Rasa macam dah boleh ingat. Okey, tutup terus mata. Qul ya ayyuhal kafirun. Dah ingat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jangan lupakan lafaz Alhamdulillah apabila kita ingat. Kenapa? Siapa yang bagi kita ingat? Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Okey. Begitulah seterusnya untuk pergi kepada ayat yang kedua, ayat yang ketiga, ayat yang keempat, ayat yang kelima, ayat yang keenam. Okey. Mungkin nak hafal satu ayat yang panjang tu sangat susah. Jadi, contoh ayat yang kita boleh buat begini. Qul ya ayyuhal kafirun. Okey, lepas tu lengkapkan ayat. Qul ya ayyuhal kafirun. Okey. Ayat yang kedua, sama juga, ulang sebanyak mana yang boleh. Kalau 3 kali, cuba tutup mata, boleh ingat tak? Tak boleh. Ulang lagi, baca. Cuba tutup mata.
Sambil baca tu cuba-cuba klik mata. Agak-agak boleh tak tengok tu boleh ingat tak? Okey. Kalau boleh, maksudnya kita dah boleh menghafal lah tu. Okey, ayat yang kedua. La a'budu ma ta'budun. Ada yang boleh tak? Sekarang ada yang boleh tak? Sekarang mungkin ada yang boleh, sekarang mungkin ada yang tak boleh. Okey, baik. Ulang sekali. La a'budu ma ta'budun. Okey. Atau ambil dulu. La a'budu. A'budu. Oh, ingat dah. Ma ta'budun. Ma ta'budun. Ma ta'budun. La a'budu ma ta'budun. Begitulah cara kaedah nak menghafal. Jangan murid-murid jangan sesekali rasa nak laju. Kalau hari ini kemampuan kita untuk menghafal ayat itu hanya satu sahaja. Satu sajalah. Jangan hafal banyak-banyak. Kan? Ada orang yang dia boleh hafal satu muka surat satu hari. Ada orang yang boleh menghafal 2-3 muka surat satu hari. Kan? Macam mungkin murid-murid ataupun ayah ibu bapa di luar sana kenal Dr. Zahzan Muhammad. Dr. Zahzan Muhammad ini diceritakan kepada kami bahawa dia adalah guru kami dan dia menceritakan kepada kami bahawa dia menghafal Al-Quran dalam tempoh 6 bulan. Sementara dia menunggu dia pergi ke Jordan. Sambung belajar ke Jordan. Dalam tempoh 6 bulan, sambil-sambil dia mengasuh anak buah dia masa tu. Katanya. Subhanallah. 6 bulan tuan-tuan, 6 bulan murid-murid sekalian. Dia menghafal Al-Quran. 30 juzuk Al-Quran. Sambil menjaga anak buahnya. Maknanya mengasuh anak buah. Jadi kemampuannya begitu. Kemampuan manusia ini berbeza-beza. Sebab itu Allah tetapkan kita ini, pekerjaan kita pun berbeza-beza. Kerana Allah tahu kemampuan kita. Sebab itu Allah letakkan kita ni pun kelas berbeza-beza. Kerana apa? Kerana Allah nak letakkan sesuai dengan kemampuan kita. Mungkin kalau kita duduk di kelas ini, di sekolah ini, kita tak mampu untuk belajar, tak boleh nak ikut. Tapi Allah takdirkan kita duduk di kelas ini, di sekolah ini, maka kita mampu untuk belajar. Jadi ingat ya, hafal slow-slow, satu ayat demi satu ayat. Habiskan satu hari satu ayat. Jadi lepas ni, siapa-siapa yang membaca nak menghafal, okey, macam biasa, hantar kepada saya akan dengar. Pastikan bacaan itu yang dihantar itu adalah bacaan yang dihafaz. Kali ni saya nak buat special request. Saya tak nak suara. Saya kalau boleh saya nak video. Kalau boleh. Saya tak paksa. Kalau boleh saya nak video. Sebab saya nak tengok mata tu tengok ke tutup. Kalau boleh kita buat magic sikit hari ni. Kita ambil kain, tutup. Cukuplah dengan sekadar satu ayat pun dah cukup untuk saya mendengar dan saya mendoakan murid-murid sekalian untuk terus mendapat nur daripada Allah Subhanahu wa taala. Baik, itu kaedah yang pertama untuk menghafal surah Al-Kafirun. Okey, kita cuba pergi kepada ayat yang ketiga. Sama. Wala antum 'abiduna ma a'bud. Okey. Kita ulang. Kemudian kita cuba tutup mata. Kita cuba ulang. Wala antum 'abiduna ma a'bud. Oh, boleh ni, boleh. Kalau kita rasa kita dah hafal, tapi contohnya macam ni. Ada orang yang menghafal dah macam ni. Dia wala antum 'abiduna ma a'bud. Ada yang hafal macam tu kan? Wala antum 'abiduna ma a'bud. Contoh. Ada yang menghafal macam tu. Bukan semua orang hafal di lancar terus.
Jadi apa yang dia kena buat? Ulang hafalan itu sehingga lancar. Selang-selikan dia dengan tengok dan hafal, tengok dan hafal. Seperti saya sebut tadi, ingat, poin penting dalam menghafaz Al-Quran ialah jangan kalut. Jangan kalut. Nak pi mana kan? Tak pi mana pun kan? Duduk situ juga kan? Duduk situ juga. Baik kita slow-slow. Kandak slow-slow. Bawa slow-slow. Bila kita bawa slow-slow, insya-Allah benda tu akan kekal dalam diri kita. Yang kita nak bila kita menghafal, benda itu kekal. Yang kita tak nak, contohnya kita nak melengkapkan tugasan. Ada orang yang sekadar dia buat nak melengkapkan tugasan, tapi benda tu tak kekal dalam diri dia. Dia menghafal sekadar nak melengkapkan tugasan, sekadar nak tunjuk kat cikgu, tetapi orang kata apa? Yelah, tak ada apa-apa. Tak ada apa-apa. Yang kita tak nak macam tu, sebab kita nak benda ni menjadi manfaat pahala kepada kita. Okey? Boleh murid-murid? Saya pasti murid-murid ada ibu bapa yang hebat yang boleh membantu murid-murid. Okey. Cikgu susah je. Okey. Sekarang saya tunjuk cara yang kedua, bagaimana kita boleh menghafal dengan lebih mudah. Okey, dah bersedia? Dah bersedia? 1, 2, 3. Baik. Cuba tengok dekat sini. Baik, kat mana? Sini. Di skrin kita ni dia terbalik sikit. Sini. Dekat sana. Dekat sana tu, hari ni 8.25, 5 Februari. Okey. Apa saya nak buat? Okey. Saya nak tunjukkan kepada murid-murid sekalian paparan, ya, paparan. Kenapa dia tak mau berubah ni? Okey, satu paparan. Okey, tengok paparan di skrin saya. Okey. Murid-murid, ibu bapa sekalian boleh download perisian ini. Boleh download perisian yang ada nampak macam rehal tu, yang dia tulis Al-Muqri. Al-Muqri. Tulis dalam Rumi pun boleh, MUQRI, dalam dekat Play Store ataupun App Store. Download dia. Okey. Download dia. Okey, dah download, kita buka. Dia tak comfortable sangat, jadi dia slow. Okey, contoh di sini Al-Muqri ni dia boleh membantu kita menghafal dengan cara macam mana? Dengan cara macam ni. Okay, kita boleh pilih siapa-siapa saja. Kalau macam sekarang, saya pilih Qari Muhammad Ayub. Muhammad Ayub. Jadi kita pilih surah. Surah yang kita nak hafal hari ini ialah surah Al-Kafirun. Surah Al-Kafirun. Surah Al-Kafirun. Mana surah Al-Kafirun ni? Surah yang ke-109. Yes. Okey, surah yang ke-109. Jadi kita klik done. Okey. Lepas tu apa kita buat? Kita boleh nak dengar bacaan daripada berapa? Kita nak hafal berapa ayat? 1 hingga 6 terus ataupun 1-1. Okey. Sekarang ni kita boleh hafal, kita hafal satu-satu. Jangan gopoh, ya. Jangan gopoh, kita hafal satu-satu. Kita hafal satu-satu saja. Kita hafal satu-satu. Kita hafal satu-satu. Okey. Baik. Kemudian kita boleh pilih di sebelah kiri sekali tu berapa kali kita nak dengar. Dia ulang ayat tu. Berapa kali kita nak dengar dia ulang ayat tu. Contoh kita nak dengar 3 kali lah. Saya nak tunjuk contoh. Susah. Contoh kita nak dengar 3 kali. 3 kali. 3 kali. Dia tak mau turun. Okey, contoh kita nak dengar 3 kali. Ayat yang pertama, kemudian kita boleh pilih sama ada kita nak ikut terus. Contoh lepas 3 kali tu kita nak bagi delay, ataupun antara 3 kali tu kita nak ikut juga. Jadi kita delaykan dia. Kita delaykan dia sebanyak berapa?
2. Okey, baik. Maknanya 2 kali baca. Tempoh delay tu adalah panjang umpama 2 kali ulang ayat itu. Okey. Apa kita buat? Kita terus tekan dekat bacaan. Saya tak pasti dia keluar suara tak keluar suara. Okey. So dia akan baca. Qul ya. Ni baca ni. Okey. Dia baca. Dia ulang. Qul ya ayyuhal kafirun. Lepas tu sebab kita pilih delay tadi. Kita ulang lagi. Qul ya ayyuhal kafirun. Dia ulang lagi. Dia delay kejap. Lepas tu Qul ya ayyuhal kafirun. Okey. Ini perisian yang boleh digunakan untuk membantu murid-murid sekalian menghafal dengan lebih mudah. Okey. Sebab orang ni dia ada macam-macam. Kena ingat ya. Orang ni ada macam-macam. Ada yang bila dia hafal, dia tengok, dia baca sendiri, dia boleh ingat. Tapi ada orang yang dia tengok, dia baca, dia tak boleh ingat. Tapi dia kena dengar orang lain baca, dan dia boleh ingat. Yang ini, dua-dua kita dapat. Satu, kita dengar orang baca. Pertama, kenapa kita pilih perisian ni? Kerana dia adalah qori-qori muktabar. Qori-qori yang memang diakui. Kalau kita nak pilih masyari pun ada kat situ. Pilih, dengar bacaan dia. Kita boleh tiru bacaan yang tepat. Tiru yang bacaan yang tepat. Sebab dia orang ni orang Arab. Saya ni orang Melayu. Tiru bacaan saya, tapi tetap saya tak lari daripada belajar. Jadi ada yang tak kena juga dekat saya. Walaupun saya cuba menepatkan bacaan saya, tetap ada belacan dekat situ. Itu kat sini. Kalau kena yang dekat belah pada timur, ada. Bodoh tetap ada kat situ. Ataupun cencaluk dekat Melaka, tetap ada. Sebab kita ni orang Melayu. Bunyi macam mana pun, ada seorang imam di Mekah, orang Indonesia. Bacaannya memang dia perakui, tapi dia punya bunyi itu tetap kita kenal. Ini adalah orang Asia yang menjadi imam. Orang Asia, tempat kita ni, Nusantara ni, yang jadi imam. Kenapa? Kerana dia ada bunyi Nusantara tu. Lidah kita. Tapi baca, kita boleh meniru. Kerana kehebatan kita ni, orang Melayu, orang Nusantara ni, kita boleh meniru bunyi dengan baik. Tak percaya tanya orang. Tak percaya tanya orang. Tak apa, yang tu tak penting. Yang penting sekarang ni, murid-murid semua boleh hafal dengan baik. Seperti kaedah yang telah saya ajarkan, aplikasi yang telah aplikasi yang telah saya tunjukkan kepada murid-murid. Gunakan kesempatan ini, hafal. Tak apa, ada yang terkejar-kejar, yang nak menghafal, nak menghantar bacaan itu hari ni. Tak apa, jangan risau. Ibu bapa pun ada masa yang perlu mereka laksanakan tugas-tugas mereka. Jangan risau, jangan duk kejan mak bapak, mak kena hantar. Tak apa, saya okey. Bila masa dalam tempoh seminggu ni, hari ni adalah permulaan, kita mulakan pula yang baru nanti pada hari Jumaat minggu depan. Hari ini, ambil masa daripada hari ini, bila-bila hantar saja kepada saya untuk saya tengok, saya perbaiki, saya doakan murid-murid sekalian supaya murid-murid dapat menghafal dengan baik. Okey, kita ada 7 hari seminggu, dan hari ini hari Jumaat sehingga hari Khamis ada 6 hari. Okey, maka jangan lupa ada 7 hari. So, 1 hari 1 ayat, takkan tak boleh kot. Wabillahi taufiq wal hidayah. Sehingga berjumpa lagi dengan saya dalam kelas kelas Cikgu Izri bicara kalam wahyu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.